Dan pada kali ini saya membawa 3 tekad saya. Terlebih dahulu sebelum saya mulakan, saya nak ucap terima kasih sebab sudi jemput saya hari ini. Dan saya Nurliza binti Abdul Rahim. Saya Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia yang sekarang. Dan saya berasal dari negeri Pulau Pinang. Dan saya ini adalah penggal saya yang kedua untuk bertanding sebagai Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia lah. Jadi saya juga adalah Ketua Wanita Negeri Pulau Pinang. Okey. Alhamdulillah kali ini pemilihan saya menawarkan diri sekali lagi untuk mempertahankanlah jawatan sebagai Naib Ketua Wanita Malaysia. Dan pada kali ini saya membawa 3 tekad saya, yang mana dengan tajuk saya Teguh Martabat Wanita, itu slogan yang saya gunakan. Dan 3 tekad ni walaupun bagi saya tak banyak, tapi ianya lebih realistik dan kita boleh implement di peringkat wanita untuk pastikan kelangsungan wanita itu di peringkat akan datang, insyaAllah. Yang pertama, tekad saya ni is more on nak pastikan bahawa penglibatan wanita dapat kita pertingkatkan, sama ada di peringkat JLC ke, politik ke, ataupun di sektor-sektor kerajaan. Jadi saya rasa benda ni kita dah sentiasa melaung-laung dah 30% lah berpuluh-puluh tahun, tapi wanita masih gagal untuk mencapai tahap yang saya rasa yang perlu kita perjuangkan. Jadi pada kali ini saya merasakan dalam penawaran saya ni kita perlu mencari satu kaedah yang mana kita kena pastikan bahawa peratusan wanita dalam pembuat dasar ini dapat ditingkatkan, dan juga dari segi politiknya wanita ni berada di tangga yang agak rendah di ASEAN, penglibatan wanita Malaysia. Jadi macam mana kita nak tingkatkan ni, harus kita betul-betul mencari kaedah yang bersesuaian. Jadi saya mungkin ingin memperjuangkan agar dasar dan perlembagaan negara kita ni perlu digubal untuk memastikan penglibatan wanita ini dapat ditingkatkan. Kita ambil contoh seperti di Jerman, di Afrika, yang mana sekiranya parti itu tidak membawa peratusan, katalah 30% wanita calonnya, maka parti itu tidak layak untuk masuk ke pilihan raya umum. Jadi mungkin dengan kita menjadikan ia sebuah dasar ataupun perlembagaan, maka sudah pastinya kita akan mendapat jumlah yang kita kendaki. Itu antara saya punya tawaran yang pertama lah, tekad saya. Dan tekad saya yang kedua adalah saya sangat berminat dari segi membantu wanita in the aspect of economy. Jadi saya mahu wanita ini diperkasakan sehingga ke peringkat bahagian dan cawangan. Kalau kita lihat dalam UMNO sendiri, khusus wanita UMNO ya, wanita terpaksa bergantung kepada bahagian ataupun ke atas untuk mereka bergerak di bawah. Jadi bagaimana kita nak mencari kaedah supaya wanita ni dapat berdikari di bawah, di grassroots level? Sebab saya rasa kita kena gerak di peringkat bawah. Satu cara yang perlu kita buat adalah mereka ini harus dibantu, dimantapkan di peringkat cawangan itu sendiri dan juga bahagian. Sekiranya ekonomi mereka mantap, secara tak langsung mereka tidak perlu bergantung kepada pihak lain, mereka akan dapat berjalan di akar umbi dengan lebih mudah. Okey, sebagaimana yang tadi yang mengenai kita nak empowerkan ekonomi wanita di peringkat cawangan-cawangan dan bahagian-bahagian. Jadi mungkin saya akan mencadangkan supaya kita tubuhkan
yayasan di setiap wanita bahagian-bahagian supaya yayasan ini dapat membantu kembali ya ahli-ahli wanita UMNO itu sendiri dan juga masyarakat di kawasan sekitaran tersebut untuk mereka mendapat faedah daripada bantuan melalui yayasan ini. Itu salah satu. Kita juga mungkin boleh tubuhkan koperasi wanita di bahagian-bahagian. Dulu pernah kita tubuhkan tetapi ianya seperti tak berjalan dengan begitu baik. Mungkin salah satu sebab disebabkan kita tidak membuka peluang untuk koperasi ini mendapat sambutan daripada masyarakat juga. Kita hadkan kepada ahli UMNO saja. Mungkin kali ini kita perlu collaboration between ahli UMNO dan juga masyarakat di luar sama ada NGO agar koperasi ini akan lebih efektif, dan dengan cara koperasi dapat menjana sumber kewangan sendiri, automatically wanita di bawah itu dapat kita perkasakan. Dan banyak lagi saya rasa idea-idea yang akan saya ketengahkan untuk kita memperkasakan wanita di peringkat cawangan-cawangan dan bahagian-bahagian. Sebab bagi saya wanita perlu dinaik tarafkan supaya mereka perlu berdikari dan tidak terlalu bergantung kepada pihak-pihak yang lain. Dan seterusnya tekad saya yang ketiga adalah wanita perlu dibantu dari segi kebajikan, dari segi pendidikan dan juga keselamatan. Jadi saya rasa insya-Allah sekiranya saya diberi peluang pada kali ini, kita akan cuba menerapkan ya konsep-konsep yang dipraktikkan di negara Korea, yang mana kebajikan wanita, warga emas, ibu-ibu tunggal dapat diperkasakan di setiap parlimen. Bagi saya sekarang kita tak boleh bergerak from top to bottom. Kita kena empower di peringkat akar umbi. Jadi kita kena cari kaedah bagaimana setiap parlimen dapat kita bantu rakyat kita dari aspek kebajikan mereka, keselamatan mereka dan juga sosial. Maknanya ibu-ibu tunggal dapat kita bantu, kita kena ada satu house, macam satu pusat yang boleh kita kena pasti masalah masyarakat itu, dan kita cari kaedah bagaimana kita nak matchmakekan dia dengan agensi-agensi yang berkaitan supaya bantuan dapat disalurkan dengan lebih efisien. Dengan cara yang sebegini, rakyat khususnya wanita di bawah lebih mudah untuk bergerak, berkempen untuk parti. Pada masa yang sama, masyarakat juga akan merasakan UMNO itu very sensitif dengan masalah-masalah di bawah. Jadi itu antara 3 tekad yang akan saya bawa, dan saya pasti sekiranya saya diberi peluang, saya akan pastikan 3 tekad ini akan saya usulkan bersama dengan ketua wanita yang akan terpilih untuk kita cuba laksanakan agar wanita Malaysia itu kembali berada di tahap yang membanggakan. Secara tidak langsung kita akan dapat meraih undi daripada masyarakat dan UMNO akan kekal relevan di peringkat akar umbi, insya-Allah. Okey, JR ni sebenarnya jentera kita di bawah. Okey, bukan masalah JR semakin lemah. JR ni semakin kuat, tetapi kaedah gerak kerja JR itu perlu diubah sesuai mengikut keadaan semasa. Jadi bagi saya, kalau kita lihat, kita kena kaji apakah kaedah yang diguna pakai oleh parti-parti lain, dan kita juga kita kena kaji bagaimana kita nak dapat engagement dengan rakyat itu yang lebih efektif. Jadi saya rasa wanita UMNO telah menyedari kelemahan-kelemahan kita, dan kita kena terima hakikat ya, ada tempat yang kita sangat kekurangan, yang perlu kita perbaiki, yang kita perlu improvise, kan. Jadi saya akui bahawa kaedah gerak kerja itu yang lemah, bukan JR itu yang lemah. Okey, jadi insya-Allah pada kali ini saya rasa rugi sekiranya kita tidak mengguna pakai
JR kita yang sejumlah lebih 300,000 yang di akar umbi, kalau kita tak guna diorang dengan kaedah yang lebih berkesan untuk meraih undi di bawah, kita rugi. Sebagai parti, kita kena cari kaedah yang terkini untuk kita latih mereka untuk gerak supaya keputusan yang lebih mantap dapat kita dapat. Jadi bukanlah salah JR, ini mungkin keadaan semasa yang memerlukan kita improvise gerak kerja kita itu di bawah, insyaAllah. Lima perkara. Okey. Mengenai diri saya, bagi saya sebab ini kita tahun pemilihan, jadi wajar saya kongsikan ya bersama ahli-ahli wanita lebih kepada passion saya. Okey, saya latar belakang saya adalah dalam bidang ekonomi perakaunan. Jadi passion saya adalah lebih untuk memantapkan ekonomi wanita di bawah. Dan saya suka untuk membantu usahawan-usahawan wanita, dan sejak saya memegang Exco Wanita Malaysia, saya banyak melahirkan dan juga memberi khidmat nasihat kepada ramai wanita-wanita di cawangan-cawangan dan juga bahagian-bahagian dari aspek perniagaan, ekonomi dan juga education. Jadi itu lebih kepada salah satu yang saya ingin memperjuangkan. Dan satu lagi yang mungkin ahli wanita tidak tahu mengenai saya, tapi pasti boleh syak mengenai saya adalah saya dah berkahwin. Dan saya asal dari Pulau Pinang. Jadi saya ingin menerapkan satu konsep. Ada kalanya dalam UMNO itu kita nampak wanita ini jauh ke belakang. Okey. Jadi saya datang dari negeri Pulau Pinang, saya rasa betapa sukarnya untuk kami, khususnya orang Melayu, ya, untuk bertapak dengan selesa di Pulau Pinang. Tetapi dengan adanya kerajaan perpaduan yang sedia ada ini, kami di Pulau Pinang merasakan ada sedikit boleh bernafas sekarang, sebab kita pun mempunyai kerajaan yang merangkumi yang parti dulu kita tidak sehaluan. Jadi ia memberi satu kita kata a new ambition untuk kita UMNO Pulau Pinang untuk bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ini. Dan saya mengharapkan pada kali ini nasib-nasib sahabat-sahabat kita dan juga rakyat Pulau Pinang dapat kita beri pembelaan yang sewajarnya. Jadi itu antara poin-poin saya. Yang tak bolehlah tambah yang lain tu, saya pun rasa saya tidak mahu menyentuh mengenai personal. Saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Okey, terima kasih. Dan saya ingin mengambil peluang ini untuk mendapatkan sokongan daripada semua ahli-ahli wanita di peringkat akar umbi, dari cawangan-cawangan dan juga bahagian-bahagian, agar dapat memberi saya peluang pada kali ini untuk mempertahankan jawatan sebagai Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua ketua-ketua wanita bahagian-bahagian, naib-naib ketua wanita bahagian-bahagian, serta saf kepimpinan wanita bahagian-bahagian seluruh Malaysia yang telah menang tanpa bertanding baru-baru ini. Dan insya-Allah apa yang dapat saya janjikan, sekiranya saya menang pada kali ini, saya akan bantu sehabis baik kepada semua ahli wanita khususnya dan kepada rakyat Malaysia yang perlu kita beri bantuan. Dan doakan kejayaan saya, dan insya-Allah kita bertandinglah dengan cara demokrasi, dengan kaedah yang sihat. Yang penting UMNO itu perlu kita mantapkan dan kita pastikan bahawa UMNO diterima dan kekal relevan dengan rakyat Malaysia, insya-Allah.